Hello guys, Assalamualaikum. Kita akan cuba download dan install Android Studio pada persekitaran Windows 10. Terlebih dulu, korang kena tahu yang Android Studio ni adalah untuk generate Android APK ataupun Android AAB ataupun Android apps lah. Korang tak boleh kata yang Android Studio ni adalah tools untuk drag and drop. Dia lebih kepada programming ataupun mengatur caraan untuk pembangunan native Android apps. Dan Android Studio ni juga menyediakan persekitaran untuk kita generate APK, AAB untuk apps yang dibangunkan menggunakan third party platform yang lain, contohnya macam Ionic ataupun Flutter yang bersifat multi platform. Kita boleh gunakan Android Studio ni juga untuk generate apps Android daripada daripada multi-platform yang disediakan oleh Ionic dan juga Flutter. Cumanya nak bagi tahu awal-awal kat sini, since Android Studio ni downloadnya adalah lebih kurang 1 gig, tapi sebenarnya implementasi yang sebenar dia akan memerlukan lebih daripada 4 gig rasanya. Sebab dalam Android Studio ni dia datangkan sekali dengan Android SDK, lepas tu kita perlukan dia punya emulator. Kadang-kadang emulator ni pun optional, korang tak semestinya gunakan Android phone yang boleh install dalam Windows 10. Okay, boleh juga gunakan Android Studio ataupun boleh juga gunakan Android phone yang ada dalam actual phone masing-masing. Cumanya saya cadangkan supaya sistem korang bersedia dengan RAM yang agak besar. Optimal dia paling kurang pun 16 sebenarnya. 8 mungkin boleh, cuma bila korang nak start menggunakan emulator ni adalah phone yang diinstal dalam Windows kita. Jadi dia akan mengganggu perjalanan kelancaran keseluruhan Windows kita. Jadi dinasihatkan korang gunakanlah paling kurang pun korang dapatkan 16 gig RAM. Tapi untuk eksperimen kali ni saya gunakan lebih kurang 12 gig RAM dan juga menggunakan SSD. Kalau gunakan HD mungkin dia akan menyebabkan lagging yang agak teruk jugalah. So saya cadangkan 16 gig RAM dan juga SSD lah. SSD ni mungkin korang boleh ambil yang 1TB ataupun 500 gig ataupun 256 pun okey. So kita cuba dulu download di sini. Korang kena pergi kepada page dia, iaitu developer.android.com. developer.android.com. So kat sini nanti korang akan nampak Android Studio dan download Android Studio kat sini. So korang boleh tanya apa-apa dalam komen nanti kalau korang ada isu. Dan link ni semua saya akan letakkan dalam description video. Boleh tengok dalam description video. So okey, baik, kita cuba untuk download di sini. Klik download. Okey, bla bla bla, kita accept je lah. Okey, bla bla bla, kita accept saja. Klik I have read dan download. So download ni mungkin ambil masa sikit tertakluk kepada kita punya kelajuan internet. Dan dia kata kat sini kita perlu download 9 gig. 9 meg. Bukan 9 gig, 900 meg. Hampir 1 gig lah. Yang ni korang just create profile je lah kalau nak. Tapi kalau tak perlu pun dismiss saja. Okey, sementara saya download tu, kita tunggu dia selesai baru saya akan install lah. Okay guys, download kita dah berjaya selesai. So kalau kita boleh lihat kat sini, kat bawah ni, bawah ni kan, dah selesai. Android Studio sudah di download 900 meg. So mungkin boleh lihat dalam download list, Ctrl J, tekan Ctrl J. Ni korang boleh nampak download list dia. Tu Ctrl J boleh lihat download list dia. Okay, so kita dah download dia. Dah selesai download. Ctrl J boleh lihat kat senarai download. Dan kita klik kepada file ni lah. Klik saja. Dan tunggu sekejap untuk kita install dia. Okay, so dia akan tanya, do you want to allow this app to make changes to your device? Klik yes saja.
Okay, so kat sini nanti keluar welcome to Android Studio. Okay, welcome to Android Studio, dan klik next. Macam biasalah, next. Saya klik next. Saya tak gemar letakkan dalam program files, so saya akan letak dalam folder C, ataupun korang boleh letak dalam folder D lah. Okay, dalam folder Android. Saya zoom kejap. Dalam folder Android Studio, saya buang dia punya program files, just letak dalam sini dan klik next. Tak kisah korang nak letak dalam program files pun boleh, tapi saya prefer letak dalam C ataupun boleh letak dalam D terus. Nanti anything kita senang nak locate dia. Then klik install. So nak install ni memang ambil masa sikit lah ya, sebab yelah file besar pun 800 sampai 900 meg. So bersabarlah ya. Selepas kita selesai install, nanti kita akan create satu projek, dan daripada kita create satu projek, nanti kita akan boleh terus create apa yang dinamakan sebagai emulator, iaitu kita install Android phone dalam sistem kita. Kena tunggu. Okay, baik, kita dah selesai. Klik next. Okay, terus start je. Kita nak test terus sama ada Android Studio yang kita install ni boleh dilaksanakan ataupun tidak. Klik finish. Do not import. Pada saya lebih suka yang do not import lah kalau first time install. Kalau second time install pun kita start fresh pun tak apa. Kita do not install, do not import setting. Ni dia akan install ataupun dia akan download. Yang ni data sharing ni just klik done sajalah. Okay, so kat sini dia akan beritahu welcome bla bla bla. Okay, Kotlin update backend ini saya ignore dulu. Okay, nampak tak tu? Kita ada welcome to Android Studio, dan klik next di bawah ni. Next. Okay, kita nak install this standard. Kita nak display dalam bentuk standard. Standard ni adalah IDE. Android Studio ni adalah IDE. Next, sama ada nak gunakan Dracula yang hitam ataupun light. Saya lebih suka gunakan yang light, sebab kalau untuk screen capture, light ni lebih sesuai untuk kelihatan lah. Untuk training pun saya rasa lebih mudah nak nampak dia punya tulisan kod-kod ini. So kalau korang suka yang dark mode, gunakan Dracula. Saya suka lebih suka gunakan light. Next. Ni adalah download plugin tambahan. Korang terpaksa download dia punya SDK lah, dia punya Intel emulator accelerator lah. So ini just terpaksa klik finish, dan dia akan download another 500 meg. Tapi ini memang terpaksa kita download. Kalau tak download, maksudnya dia tak complete installation. So yes, agree saja dan klik finish. So kat sini kita kena tunggu lagi lah dia download, siapkan semua plugin tambahan. So sekali lagi kita kena tunggu dan bersabar. So boleh lihat kat details ni apa yang dia tengah download. Okay, ini adalah sebahagian daripada Android SDK, dan dia memang mesti ada lah semua elemen-elemen plugin semua ni kena ada. Kalau tak ada, nanti dia akan ada error bila kita buat compiling, ataupun bila kita nak execute, bila kita nak tulis kod. So kena pastikan semua dah settle. Satu lagi amaran saya adalah, kalau kita nak run emulator, dia memerlukan apa yang dinamakan sebagai HEXM. HEXM ni adalah satu accelerator untuk virtualization. Sebab Android emulator yang kita akan run dalam Windows ini adalah satu mesin lain yang kita run secara virtual machine. Secara virtual lah, maksudnya apa yang dibuat adalah dia akan separate, dia akan separate sebahagian daripada RAM resources untuk dijadikan RAM kepada kita punya virtual phone tersebut. So dia kena menggunakan virtualization.
Dan Intel, antara yang ada virtualization teknologi adalah Intel, yang AMD, Intel i5, Intel i3, Intel i7, Intel i9, yang tu memang built-in dah ready dia punya virtualization teknologi. Tapi prosesor yang lain saya tak pasti. Okey, korang boleh rujuk manual prosesor masing-masing, AMD ke, korang tengoklah, saya tak pasti. Semua yang saya test ni adalah dalam Intel microprocessor. Sekarang ni saya gunakan i5, dan i5 memang ada virtualization teknologi yang dia membenarkan kita buat virtual machine. Okay, virtual machine maksudnya kita boleh run Linux sekali concurrently dalam kita punya Windows, sebab Android adalah satu OS yang mana dia adalah base kepada Linux. Jadi dia sepatutnya, kalau nak run Android emulator dalam Windows kita, maksudnya kita terpaksa utilize, leverage kepada virtualization technology. Dan kadang-kadang virtualization technology ni dia tidak di-enable dalam BIOS. Dia sepatutnya di-enable dalam BIOS, tapi ada certain BIOS system ni yang kita by default dia tak enable by default. So kita terpaksa manually masuk ke dalam BIOS dan set up, enablekan dia melalui BIOS. So masing-masing kena rujuk BIOS masing-masing lah, sebab macam HP, Dell, even macam Huawei laptop, saya gunakan Lenovo laptop, mungkin dia menggunakan BIOS setting yang berbeza. BIOS software dia pun kadang-kadang berbeza. So kena rujuk kepada BIOS masing-masing, macam mana nak enable virtualization technology dalam BIOS masing-masing. Tapi sepatutnya dia dah enable by default lah. Kalau tak enable, kalau katakan kita punya virtual Android tu ataupun Android emulator tak boleh nak run, ada kemungkinan adalah disebabkan oleh itulah, virtualization technology kita tak on. Virtualization technology kalau dalam Intel ada dalam i3, i5, i7, i9. Kalau AMD saya tak pasti. Kalau Intel Inside yang bukan i3 ataupun bukan i5 ataupun yang itu pun saya tak pasti, saya rasa tak ada. So itulah sebab ini adalah untuk development, jadi kita perlukan development specification untuk sistem kita lah yang advance. Ok, saya stop kejap sebab nak tunggu dia install ni lambat sikit. Nanti kita sambung lagi ya. Ok, sekejap Ok, nampak di sini? Nampak di sini dia tengah download emulator. Dia tengah download emulator. Ini adalah emulator yang kita akan run nanti. Emulator yang kita akan gunakan untuk run Android machine dalam laptop ini. Dan ini kalau tak silap dia memerlukan ISO image yang lebih kurang dalam 1 gig jugalah untuk kita download sekali lagi, ataupun 500 meg macam tu. So ini memang tools yang sangatlah memakan resources komputer kita, dan be ready lah, sebab kalau 8 gig RAM tu memang dia akan lagging teruk. Dah berjaya dipasang, dah berjaya diinstall, dan kebanyakannya sudah diinstall. So kita klik finish je lah. Klik finish. Okay, ini adalah interface dia. Yang pertama kali dia akan keluar apa, project bla bla bla. Just klik new project saja. Klik new project. Dalam new project ini kita akan cuba buat satu basic project, basic activity, ataupun kita boleh pilih yang empty lah kalau nak mudah. Biasa saya akan start dengan basic activity dan klik next. Kat sini kita akan buat satu simple application, nama dia my application. Ok, boleh juga yang ini ataupun, dan kemudian package name ni kita kena terpaksa tukar dia kepada package name kita, ataupun biasanya digunakan reverse domain, dan ini ID application name ni akan jadi nama ID kepada apps kita dalam Google Play Store nantilah. So contohnya saya ada domain, kalau tak ada domain pun just letakkan nama sendiri pun ok.
Okay, dia buat macam tu. net.carol.myapplication. Save location. Kat mana nak save project location ini? Saya rasa saya akan letak dalam tempat saya install Android Studio juga, iaitu dalam Android projects. Dan language Kotlin, saya masih menggunakan Java lagi. Kalau korang nak gunakan Kotlin pun silakan, tapi saya masih menggunakan Java lagi. Minimum LSK bla bla bla, support use. Okay, klik finish je lah. Saya tak nak support legacy lah. Just klik finish. Bila kita klik finish, dia akan buat satu project Android dengan kod template dia lah. Kod template. So kita akan nampak kat sini mana application dia. Sekejap dia tengah settlekan dia punya dependencies ni. Okay, so kita kena tunggu dia sampai selesai. Yang dekat bawah ni kadang-kadang dia ada logo loading. Nampak dia loading. Okay, selagi loading ni tak berhenti, selagi tu kita terpaksa tunggu dia settlekan. Okay, so nanti kita akan lihat kalau lepas habis. Okay, installing dependency, indexing, JDK bla bla bla. So Android Studio ni pun dia datang dengan JDK dia sendiri, yang saya rasa mungkin open source JDK. Tak apa, kita lihat macam mana dia install default JDK. Tapi kalau katakan korang nak menggunakan Flutter ke kan, korang kena install balik JDK ni. Ambil download daripada Oracle Java JDK lah. Okay, so ni adalah what's new. Saya rasa untuk advanced developer mungkin korang nak tahu, tapi untuk basic developer tak perlu dah. Nanti kita akan lihat di sini masih lagi dia tengah download Gradle bla bla bla, Gradle bla bla bla. So Gradle ni macam satu binder ataupun dia punya plugin untuk handle kita punya project ni lah, Android Studio project. Tengah download ni. Okay, download ni. So masa installing ni first time, pastikan ada internet access yang strong untuk dia download semua plugins. Sepatutnya saya bagi warning awal-awal. So korang kena pastikan ada internet connection, sebab ada banyak plugins yang akan dia download. Hello. Okay, sementara tunggu dia download ni, saya akan ceritakan sikit beberapa item yang saya rasa penting. So ini adalah code editor dia. Saya gunakan Java. Okay, Java. Saya belum lagi menggunakan Kotlin. Okay, kat atas ni kita ada file, kita ada edit, kita ada run, boleh run kat sini, kita boleh build kat sini. So korang boleh create APK ataupun AAB kat sini. By right default project sekarang ni korang kena generate dia dalam bentuk format AAB, Android bundles, Android application bundle, supaya kita boleh port masuk ke dalam Google Play Store. Dan kita boleh lihat sebelah kanan ini, nampak tak? Okay, kita ada ni apa namanya, AVD emulator. So kita ada kat sini AVD emulator. Ni AVD emulator. So AVD emulator ataupun emulator ini adalah AVD manager. Adalah tempat yang mana kita boleh on-kan virtual device Android kita. So first time memang dia agak lama untuk dia download banyak benda kat sini. So pastikan korang ada internet yang stable.
yang strong dan tunggu sekejap sehingga dia selesai lah. So sebelum dia selesai ni, korang jangan buat apa-apa. Nanti kalau tak, dia terganggu. Bila terganggu, nanti dia terpaksa reload balik everything. Okay, yang pastikan kat sini kita ada AVD Manager, kita ada SDK Manager kat sini. Yang kritikal saya nak tunjuk adalah yang ni, iaitu AVD Manager. Alhamdulillah, lama juga 30 minit jugalah tunggu untuk selesaikan bahagian bawah ni, yang dia loading bagai semua ni kan. Dia download Gradle lah, macam-macam tu kan. 30 minit juga dia selesai. Okay, so satu cara kita nak run apps kita ni sebenarnya satu complete apps yang dah selesai, yang dah disiapkan. So, saya tak nak adjust apa-apa, cuma nak test dia. Kita nak test dia dalam Android emulator. Android emulator ni apa? Adalah satu Android phone yang kita boleh install dalam dalam laptop kita, dalam komputer kita. So untuk tujuan itu, saya akan tunjukkan dulu apa yang dinamakan sebagai AVD Manager. Ini adalah AVD Manager sebelah kanan, AVD Manager. So klik di sini untuk kita keluarkan satu manager, ataupun di mana kita ada window kat sini untuk create your virtual device. Just klik sajalah di sini, create virtual device. Dan kat sini kita akan lihat beberapa pilihan. Kalau saya suka menggunakan virtual ataupun virtual Android phone yang dah ada ni, Play Store ni, supaya nantinya kalau kita nak gunakan Maps API saja, dia dah senang dah boleh test dalam emulator kita. Kalau yang tak ada Play Store ni, ada kemungkinan besar untuk kita tak boleh nak test apps yang melibatkan Maps API contohnya, ataupun apa-apa Google API, AdMob. Okay, so yang ni dah boleh untuk kita gunakan dia. So saya suka yang lama-lama lah ni, contohnya macam Pixel 4, ataupun mungkin boleh gunakan yang lebih kecil lagi, Pixel 3, ataupun yang ni lah, Pixel Nexus S Pixel. Saya ambil yang ni je lah. Okay, yang resolution dia ataupun dia punya screen size tak berapa besar, dengan harapan dia tidak membebankan sangat kita punya virtualization. Sebab virtualization ni, yang konsep sebenarnya adalah dia akan pisahkan beberapa RAM, contohnya mungkin 2 GB RAM, untuk digunakan secara dedicated kepada kita punya Android phone. Okay, jadi kalau katakan kita ada 12 GB RAM macam saya sekarang ni, so bila 2 GB RAM sudah didedicate kepada kita punya virtual Android machine, kita punya Windows dah tinggal ada cuma 10. Dia cuma tinggal ada 10 GB RAM. 12 tolak 2 dapatlah 10. Macam itulah. Sebab dia, itu adalah konsep virtualization lah. Resources yang ada pada laptop kita ni akan diasingkan kepada satu virtual machine yang satu lagi itulah. Klik next. So kat sini kita boleh lihat okay, tak ada lagi tak ada lagi Android image, sistem image yang telah di-download. Jadi saya terpaksa download satu lah. Macam saya biasa akan ambil yang terkini lah. Ambil yang terkini, saya akan klik pada download di sini. Okay, untuk dia yang ni kita ambil license dia, kita accept je lah. Sekarang ni saya nak download satu image. Okay, image bukan image gambar, dia adalah ISO image, iaitu satu image ataupun satu apa nak dikatakan, dia adalah satu OS lah yang dah ready, okay, untuk kita execute. Android OS yang dah ready untuk kita execute. Dan macam ni lah dia akan start balik. Okay, dia akan start balik. Awal tadi kita dah download dia punya emulator. Emulator ni adalah benda yang akan run dia punya ISO image. So, sekarang ni saya nak download dia punya ISO image. Ini pun ambil masa jugalah. Tak sampai gig, tapi beberapa ratus meg jugalah.
Okey, tunggu kejap untuk kita download yang seterusnya. Ada tulis kat bawah ni, please wait until the installation finish. So kita wait je lah. Kat mana dia punya path, lebih kurang kat situ. Tu 1 gig. Okay, 1 gig kena download lagi. 1 gig, satu lagi gigabyte kita terpaksa download untuk dapatkan kita punya system image, ISO system image kepada Google Android machine. So kita tunggulah sekejap 1 gig ni download. Okay, Alhamdulillah, dah selesai juga download kita punya system image untuk Android phone kita yang boleh kita run dalam laptop. Boleh tak kita run menggunakan phone sendiri? Boleh, tapi yang tu ada proses lain untuk kita hubungkan laptop kita dengan phone kita menggunakan USB kabel. Okay, so yang ni kita boleh lihat. Okay, dia sudah di-download. So kita boleh klik next. Okay, bla bla bla. Pixel API 30, maintain je dengan nama yang default dia bagi pun okay. Klik finish. So selepas dia finish, kita akan nampak macam ni lah Android virtual device. Kita dah ada satu device yang kita boleh run. Nampak tak dia punya size on disk dalam 500 MB. Besar jugalah tu. Tapi tak apa, kita try run dia. Kat sini run dia. Saya zoom kejap. Tu run. Klik di situ dan tunggu lagi untuk dia. Tu nampak starting AVD untuk dia ready kan kita punya Android virtual device. Nanti dia akan keluar. Ni saya hidden sekejap. Okay, so dia nampak macam tu. Ini adalah Android virtual device kita dah tengah loading. Dia tengah loading. Ini adalah Android phone yang kita boleh run dalam laptop kita ataupun dalam komputer kita. Nama dia adalah AVD, Android Virtual Device, ataupun kita boleh namakan sebagai emulator lah. Okay, emulator, Android emulator. Kadang-kadang orang sebut Android emulator, kadang-kadang kita sebut Android Virtual Device, AVD. Yang dinamakan AVD itu adalah Android Virtual Device. Kita boleh dapat dari sini, Android AVD Manager. Boleh run daripada AVD Manager. Dan sekarang ni kita boleh nak lihat kita punya Android Virtual Device ready untuk menerima apps yang kita tengah develop sekarang ini. Okay, bila menerima tu maksudnya bila kita akan tekan run nanti dan dia akan install terus dalam kita punya AVD. So kita tunggu ini ready dulu. Tunggu ini ready. Dan bila masa sekarang ni kita akan rasa yang sistem kita nampak macam dia agak lagging. Ini memang masa ni adalah akan menentukan sama ada laptop kita ni ready untuk run AVD ataupun tidak. Macam itulah syarat paling minimum adalah 8 GB RAM. 16 GB RAM. 8 GB RAM boleh run tapi dia akan lagging teruk. Minimum pun sebenarnya kita perlukan 16 GB RAM. 16 GB RAM. Macam sistem saya sekarang ni menggunakan 12 GB RAM. So kalau contohnya dalam masa training korang menggunakan Zoom ataupun Google Meet, kau akan rasa memang akan rasa lagi lah lagging. Ni pun dia tengah loading yang kita terpaksa tunggulah untuk dia loading betul-betul ready. Nak tunggu dia betul-betul ready. So saya tunggu kejap untuk AVD ini betul-betul bersedia. Pixel is starting. So kita tengah Pixel is starting. Kita tunggu dia Pixel is starting. Kita tunggu. Sabar. Dia dah pop kita punya Android application. Saya tarik ni kejap ke sebelah. Sorry. Saya tarik ni kejap. Okay, so kita dah ada satu Android device dalam laptop kita. Kita ada satu Android device dalam laptop kita.
Android device ni untuk apa? Untuk kita test apps yang kita tengah buat ni lah. Apps yang kita tengah buat ni. Macam mana nak test? Since kita punya Android device dah ready, so kita boleh test kat sini. Kita klik kat sini. Tu nampak? Dia ada satu virtual device Pixel API 30. Ini adalah benda ni lah yang kita tengah running ni. Okey, yang tu. Okey, yang tu. So macam mana nak start kita punya application ini? Klik di sini untuk kita run app. Klik di sini untuk kita run app. Klik dan nanti kita akan nampak Gradle running dan dia tengah compile ni. Ini Gradle running ni. Ni nampak? Gradle running kat bawah ni dan nanti kita akan lihat apps yang kita buat sekarang ni akan kelihatan di dalam kita punya Android emulator. Okey, bawah ni masih lagi menunggu. Kita masih lagi menunggu Gradle build running. Di tengah build dan di tengah nanti dia akan tulis installing application kat sini. So Gradle build tengah running. Nampak sangat saya punya processor ni tak cukup laju lah. Okay, processor saya tak cukup laju sebab tu dia punya development compiling ni dia ambil masa sikit. Sekiranya masa ini korang tengah sangat menggunakan RAM ataupun resources, korang akan dapati yang laptop masing-masing kipas dia berputar laju sebab masa ni tengah banyak resources dipakai. RAM pun dia akan gunakan dalam maksimum, especially kita gunakan hard disk, so akan spinning laju, dan kipas kita pun akan spinning laju juga sebab masa ni lah kita punya burden pada processor kita tu sangatlah berat, sangatlah heavy. So masa ni mungkin akan berlaku overheated. Kalau katakan laptop korang ni tak mampu nak support, sometimes korang akan nampak benda ni hang ataupun dia terus kaput lah. Memory overflow. Sebab tu kita memang perlukan RAM yang besar. Paling kurang pun macam 8, 16. Macam saya pakai ni 12. Ini pun tak cukup power lah saya rasa. Tapi kita akan tunggu kejap supaya dia selesai. Okey, rezeki kita alhamdulillah dia dah mula installing apps tersebut, dia dah launching apps. Okey, lepas tu kita akan nampak apps yang kita dah run daripada Android Studio appear dalam Android virtual device. So ini adalah apa yang kita dah buat dalam apps Android melalui Android Studio. Okey, itu adalah proses yang kita boleh lihat macam mana dia berlaku daripada install Android Studio, kemudian kita install kita punya Android emulator dan completekan dia sehingga kita boleh run dan install apps Android dalam Android virtual device. Okay guys, terima kasih banyak. Anything, soalan, letakkan dalam komen, dan nak pertanyaan dalam komen. Dan kalau nak lihat dia punya link semua software yang terlibat ni, lihatlah dalam video description. Okay guys, terima kasih. Mohon subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.